Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, hari ini cikgu akan bincangkan aktiviti makmal 1C iaitu penyesaran logam daripada larutan garamnya. Okey, masih lagi dalam bab 1 keseimbangan redoks, pengoksidaan dan penurunan. Kita lihat kepada tujuan. Okey, apa tujuan aktiviti ini ialah untuk mengkaji tindak balas redoks dalam penyesaran logam daripada larutan garamnya. Okey, bahan yang pertama pita magnesium. Okay, ada 3 logam yang digunakan. Yang pertama pita magnesium, yang kedua kepingan plumbum, yang ketiga kepingan kuprum. Okay, manakala ada 3 larutan garam yang digunakan iaitu larutan plumbum 2 nitrat, okay, larutan kuprum 2 nitrat dan juga larutan magnesium nitrat. Okay, untuk makluman pelajar, larutan plumbum 2 nitrat adalah larutan yang tidak berwarna. Begitu juga dengan larutan magnesium nitrat. Okay, manakala untuk larutan kuprum 2 nitrat adalah berwarna biru. Okay, untuk radas, kita ada tabung uji, rak tabung uji dan juga kertas pasir. Okey, sebelum tu untuk setiap larutan kepekatan yang digunakan adalah 0.5 mol desimeter padu. Okey, berikut adalah prosedur untuk aktiviti ini. Yang pertama, gosok pita magnesium, kepingan plumbum dan kepingan kuprum dengan kertas pasir. Okay, kenapa nak kena gosok ya pelajar? Nak kena bersihkan kepingan logam ini. Okay, kerana untuk memastikan lapisan oksida dapat disingkirkan daripada logam tersebut. Okay, yang kedua, tuang lebih kurang 2 cm padu ataupun pastikan larutan yang dituangkan ni. Okay, contoh yang pertama, kita ambil larutan kuprum 2 nitrat ke dalam 3 tabung uji yang mengandungi kita akan masukkan nanti logam ke dalam tabung uji tersebut dan pastikan logam tersebut tenggelam sepenuhnya dalam larutan tersebut. Okey, kat sini lepas masukkan logam atau kita masukkan logam dulu baru masukkan larutan dan biarkan selama 30 minit atas rak tabung uji. Okey, atau boleh biarkan lebih daripada 30 minit. Okey, kemudian boleh ulang langkah 2 hingga 4 untuk menggantikan larutan kuprum 2 nitrat dengan larutan plumbum 2 nitrat dan juga larutan magnesium nitrat. Okay, maknanya ketiga-tiga logam tadi kita masukkan ke dalam semua larutan ini dan kita akan rekodkan semua pemerhatian. Okey, boleh tonton video aktiviti ini.
Okey pelajar, berdasarkan video aktiviti makmal tadi, aktiviti makmal 1C tadi, kita boleh rekodkan segala pemerhatian dan juga inference dalam jadual keputusan. Okey, di sini untuk logam magnesium, okey, ada tak tindak balas dengan plumbum 2 nitrat? Okey, ada pelajar. Okey, kerana kita tahu magnesium boleh menyesarkan plumbum daripada larutan garamnya iaitu plumbum 2 nitrat. Okey, kerana kedudukan magnesium ni lebih tinggi dalam siri elektrokimia berbanding dengan plumbum dan juga kuprum. Okey, di sini sebenarnya ada 3 tindak balas yang berlaku. Okey, yang kedua, tindak balas yang berlaku adalah antara plumbum dengan kuprum 2 nitrat. Ini kerana plumbum berada di atas dalam siri elektrokimia, di mana inotnya adalah lebih negatif berbanding dengan kuprum. Dan plumbum boleh menyesarkan kuprum daripada kuprum 2 nitrat. Manakala magnesium nitrat tiada apa-apa perubahan kerana tiada tindak balas penyesaran berlaku. Okey, kenapa? Sebab plumbum dengan magnesium, plumbum berada di bawah. So, tiada perubahan berlaku. Begitu juga dengan kuprum dengan magnesium nitrat dan kuprum dengan plumbum 2 nitrat. Jadi untuk yang pertama, tindak balas antara magnesium dengan plumbum 2 nitrat, pemerhatian yang pertama, magnesium melarut. Inferensnya adalah atom magnesium mengion membentuk ion magnesium. Okay, manakala yang kedua, pepejal kelabu terenap atau terbentuk. Pepejal kelabu ni adalah atom plumbum yang berwarna kelabu, di mana inferensnya adalah ion plumbum 2 menerima 2 elektron untuk membentuk atom plumbum. Okay, manakala tindak balas antara magnesium dan juga kuprum 2 nitrat, pemerhatian yang pertama, magnesium melarut sama seperti atas. Okay, inferensnya pun sama. Okay. Yang kedua, pepejal berwarna perang. Kalau tadi kelabu sebab atom plumbum terbentuk. Okay, yang kat sini perang. Okay, kenapa perang? Sebab atom kuprum yang terbentuk berwarna perang. Okey, dapat daripada ion kuprum 2 yang menerima 2 elektron untuk membentuk atom kuprum. Okey, manakala larutan asal kuprum 2 nitrat adalah biru, dapat diperhatikan warna biru larutan tersebut menjadi pudar. Okey, kenapa? Inferensnya adalah kepekatan ion kuprum 2 semakin berkurangan. Okay, untuk tindak balas yang ketiga yang berlaku adalah plumbum dengan kuprum 2 nitrat. Okay, yang pertama sama, itu plumbum. Kalau tadi magnesium, yang ini logam adalah plumbum akan melarut. Okay, kenapa? Sebab inferensnya adalah atom plumbum mengion membentuk ion plumbum. Okay, yang kedua, pemerhatian kedua, pepejal perang, warna perang terenap tadi. Okay, perangnya apa? Adalah atom kuprum. Okay, daripada ion kuprum 2 yang menerima 2 elektron untuk membentuk atom. Okay, manakala untuk warna biru larutan kuprum 2 nitrat asal warna biru akan menjadi semakin pudar. Okay, sama juga inferensnya seperti di atas adalah disebabkan oleh kepekatan ion kuprum 2 semakin berkurangan. Okay, kenapa berkurangan? Sebab ion ini telah bertukar, telah ditukarkan menjadi atom kuprum. Okay, di mana dia menerima, ion ini menerima elektron untuk membentuk atom kuprum. Okay, kita lihat kepada soalan perbincangan. Okay, untuk soalan perbincangan, bagi setiap eksperimen A, dia nak tuliskan setengah persamaan pengoksidaan dan setengah persamaan penurunan serta persamaan ion keseluruhan. Kemudian untuk B, kena tentukan yang manakah bahan dioksidakan dan diturunkan dan namakan ejen pengoksidaan dan juga penurunan. Serta untuk C, beri sebab untuk jawapan B tadi. Kita lihat pada eksperimen yang ada tindak balas. Ada 3 sahaja eksperimen set yang ada tindak balas. Kita lihat untuk set yang pertama iaitu antara magnesium dengan plumbum 2 nitrat. Untuk setengah persamaan pengoksidaan, kita tahu logam tadi itu magnesium melepaskan elektron 2 elektron untuk membentuk ion magnesium. Okay, manakala untuk setengah persamaan penurunan, plumbum 2 menerima 2 elektron untuk membentuk plumbum.
Okey, untuk persamaan ion keseluruhan, okey, pelajar perlu samakan dulu bilangan elektron. Kita tengok sini ada 2, 2 dah sama. Okey, kemudian untuk menulis persamaan ion keseluruhan, okey, boleh potong elektron tersebut dan tambahkan hasil yang tinggal. Okey, akan dapat magnesium tambah ion plumbum. Okey, menghasilkan ion magnesium dan plumbum. Okey, untuk B, okey, bahan yang dioksidakan adalah magnesium, manakala bahan yang diturunkan adalah plumbum 2 nitrat. Untuk ejen pengoksidaan, pelajar terbalikkan sahaja jawapan. Okey, dan ejen penurunan adalah magnesium. Kita balikkan untuk ejen pengoksidaan ni adalah plumbum 2 nitrat sebab dia adalah bahan yang diturunkan. Okey, untuk C, penerangan untuk sebab bagi magnesium, kenapa magnesium adalah bahan yang dioksidakan? Kerana atom magnesium membebaskan elektron menghasilkan ion magnesium. Okey. Untuk yang kedua, plumbum 2 nitrat adalah bahan yang diturunkan ataupun kita boleh tulis plumbum ion plumbum ion plumbum 2. Okey, kerana ion plumbum ni menerima elektron untuk menghasilkan atom plumbum. Okey, manakala yang ketiga, kenapa ejen pengoksidaan adalah plumbum 2 nitrat? Okay, kerana ion plumbum adalah penerima elektron. Okay, manakala magnesium adalah ejen penurunan kerana magnesium adalah penerima elektron. Okey, yang pertama adalah eksperimen magnesium dan juga kuprum 2 nitrat antara magnesium dan kuprum 2 nitrat. Kita tahu ada tindak balas yang berlaku. Jadi setengah persamaan, okey, pelajar tuliskan semula magnesium melepaskan 2 elektron untuk membentuk ion magnesium, manakala untuk setengah persamaan penurunan yang terlibat adalah ion kuprum, okey, yang menerima 2 elektron untuk membentuk atom kuprum. Dan untuk persamaan ion keseluruhan daripada setengah persamaan tadi, samakan bilangan elektron, okey, dah sama. Jadi kemudian kita potong elektron dan tulis semula hasil, tambahkan hasil dan juga bahan tindak balas. Okey, kita dapat macam ni. Okey, untuk bahan yang dioksidakan mestilah magnesium. Okey. Bahan diturunkan kuprum 2 nitrat. Untuk ejen terbalikkan sahaja. Okay, kuprum 2 nitrat untuk penurunan, ejen penurunan magnesium. Okey, untuk penerangan sebab nombor 1, kenapa magnesium adalah bahan yang dioksidakan? Kerana atom magnesium membebaskan elektron. Okey, membentuk ion magnesium. Okey, untuk yang kedua pula, kenapa kuprum 2 nitrat adalah bahan yang diturunkan? Okey, kerana ion kuprum 2, atau kita kata bahan yang diturunkan adalah ion kuprum 2. Okey, menerima elektron untuk menghasilkan atom kuprum. Okey, yang ketiga, kuprum 2 nitrat adalah ejen pengoksidaan kerana ion kuprum penerima elektron. Manakala magnesium adalah ejen penurunan kerana sebabnya adalah magnesium penerima elektron. Untuk eksperimen set yang kedua ni, plumbum dengan kuprum 2 nitrat untuk setengah persamaan pengoksidaan, iaitu logam. Di mana logam plumbum ni melepaskan elektron untuk bentuk ion plumbum. Okay, dan untuk setengah persamaan penurunan, ion kuprum yang mengalami dia menerima elektron untuk bentuk atom kuprum. Okay, untuk menulis persamaan ion keseluruhan sama seperti tadi pelajar. Okay, samakan bilangan elektron and then potong dan tambahkan apa yang tinggal. So dapat macam ni. Okay, bahan yang dioksidakan adalah plumbum. Okay, yang diturunkan adalah kuprum 2 nitrat. Okay, manakala untuk oksigen, untuk ejen pengoksidaan dan ejen penurunan, terbalikkan sahaja pelajar. Okey, untuk sebab yang pertama, plumbum. Kenapa dia adalah bahan dioksidakan? Kerana atom plumbum membebaskan elektron untuk menghasilkan ion plumbum. Okey, manakala kuprum 2 nitrat ataupun ion kuprum adalah bahan yang diturunkan kerana ion kuprum 2 menerima elektron menghasilkan atom kuprum. Okay, manakala kuprum 2 nitrat adalah ejen pengoksidaan kerana ion kuprum 2 penerima elektron dan ejen penurunan adalah plumbum. Kenapa? Sebab plumbum adalah penerima elektron.